Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid yang akan mengikuti kelas cikgu pada hari ini. Baiklah murid-murid, hari ini kita ada latihan yang perlu kita selesaikan bersama-sama. Latihan yang telah diberikan ialah berkaitan dengan rencana pendek atau lebih dikenali sebagai karangan pendek tentang peranan pengendali makanan dalam mengelakkan keracunan makanan. Ini isu yang akan dibincangkan. Jadi apa yang diberikan ialah panduan kepada pengendali makanan. Jadi murid-murid, di sini terdapat 5 isi yang telah diberikan, iaitu pilih bahan mentah yang berkualiti, simpan bahan mentah dengan cara yang betul, basuh bahan mentah sehingga bersih, masak makanan dengan sempurna, dan yang terakhir sekali ialah hidangkan makanan dengan segera dan bertutup. Jadi murid-murid, kelima-lima isi ini dikenali sebagai isi tersurat. Isi tersurat ialah isi yang telah diberikan di dalam soalan. Jadi murid perlu gunakan semua isi tersurat yang diberikan. Jadi cikgu dah senaraikan isi tersurat yang akan kita gunakan. Jadi, sebagai untuk rencana yang baik, kita perlu pastikan bahan tersurat atau isi tersurat yang diberikan perlu dihuraikan dengan isi tersirat. Apa itu isi tersirat? Isi tersirat ialah isi yang tidak diberikan tapi perlu difikirkan sendiri oleh murid-murid. Jadi, setiap bahan-bahan ini perlu kita letakkan isi tersirat yang baik. Baik. Jadi, ayuh kita mulakan. Namun begitu, suka untuk cikgu beri penekanan di sini bahawa murid-murid telah pun diberikan pendahuluan di sini. Jadi, jom kita baca pendahuluan dahulu sebelum kita mulakan uh, penyediaan rencana yang menggabungkan isi tersurat dan isi tersirat. Baik, kita tengok ya. Kes keracunan makanan kerap berlaku di negara kita. Secara amnya, keracunan makanan berlaku apabila seseorang individu termakan makanan yang tercemar. Pencemaran pada makanan boleh berlaku ketika proses pemilihan bahan mentah, penyediaan, pemprosesan, penyimpanan, penghidangan dan penghantaran. Oleh itu, pengendali makanan perlu mempunyai pengetahuan dan kesedaran yang tinggi terhadap pengendalian makanan yang betul. Baik, ini adalah satu pendahuluan yang sangat baik. Namun begitu, untuk latihan hari ini, kita tidak berfokus kepada pembinaan pendahuluan. Kita akan fokus kepada kaedah membina perenggan isi yang baik. Jadi, tugas hari ini ialah kita akan membina perenggan isi saja murid-murid. Okey, bukan untuk bina perenggan pendahuluan maupun perenggan penutup. Kita akan bina perenggan isi sahaja. Jadi, murid-murid, kita dah senaraikan kelima-lima isi tersurat di sini. Sekarang tugas kita adalah untuk mencari isi tersirat bagi setiap isi tersurat yang telah disenaraikan. Okey, jom bersama-sama dengan cikgu. Jadi, murid-murid, telah menjadi satu masalah pada murid-murid untuk menghuraikan sesuatu isi. Jadi di sini cikgu telah memperkenalkan satu kaedah cikgu panggil sebagai teknik ACBD-BAM. A mewakili apa, C mewakili siapa, B mewakili bila, D di mana, B bagaimana dan M mengapa. Jadi, berdasarkan ACBD-BAM, kita gunakan salah satu daripada ACBD-BAM ini, sama ada apa, mungkin siapa, bila, di mana, bagaimana atau mengapa, gunakan salah satu untuk membantu kita membina isi tersirat. Baik, cikgu cuba. Kita lihat di sini. Pilih isi tersiratnya ialah pilih bahan mentah yang berkualiti. Cikgu nak tanya kepada murid-murid, mengapa kita perlu memilih bahan mentah yang berkualiti? Cikgu tanya, mengapa kita perlu memilih bahan mentah yang berkualiti? Baik, kita perlu memilih bahan mentah yang berkualiti kerana bahan mentah yang berkualiti akan berada dalam keadaan bersih, betul. Kemudian tidak busuk, betul, dan berbau. Maksudnya tidak berbau lah. Tidak busuk dan tidak berbau. Jadi, ini sebabnya kenapa kita tidak membeli bahan mentah yang tidak berkualiti. Kerana bahan mentah yang tidak berkualiti akan lebih tidak bersih yang pertama, mungkin cepat busuk dan berbau. Jadi, kenapa kita pilih bahan mentah yang berkualiti? Mengapa? Kerana bahan mentah yang berkualiti berada dalam keadaan bersih, tidak busuk dan berbau. Titik. Jadi, ini ialah isi tersirat kita yang pertama. Adakah isi tersirat ini terdapat dalam gambar? Murid-murid, jawapannya tidak. Bila tidak, kita anggap ini sebagai isi tersirat. Baik, jom kita lihat kepada isi yang kedua. Jadi, kalau kita lihat di sini, yang disampaikan adalah simpan bahan mentah dengan cara yang betul. Mengapa kita perlu menyimpan bahan mentah dengan cara yang betul? Boleh murid-murid bagi tahu cikgu, kenapa kita perlu simpan bahan mentah dengan cara yang betul?
Supaya tidak cepat rosak. Supaya tidak cepat rosak. Betul? Atau ada tak isi-isi lain? Boleh tak bagi kepada cikgu? Bagaimana kita mahu menyimpan bahan mentah dengan betul? Bagaimana caranya untuk menyimpan bahan mentah yang betul? Bagaimana kita mahu menyimpan bahan mentah yang betul? Tengok. Dia simpan di mana ni? Dia simpan di dalam peti penyejuk beku. Jadi, bagaimana kita hendak menyimpan bahan di tempat penyejuk beku? Semestinya di tempat dan suhu yang betul. Jadi, cikgu menjawab soalan bagaimana? Bagaimana kita mahu simpan dengan cara yang betul? Simpanlah di tempat dan suhu yang betul. Contohnya di dalam penyejuk beku. Baiklah, kita pergi yang seterusnya. Basuh bahan mentah sehingga bersih. Baik, kenapa kita perlu membasuh bahan mentah sehingga bersih? Kenapa kita perlu membasuh bahan mentah sehingga bersih? Kita tengok gambar, mungkin boleh membantu. Kenapa kita perlu membasuh? Mengapa kita perlu membasuh bahan mentah sehingga bersih? Baik, murid-murid tolong berfikir bersama-sama dengan cikgu. Ya, bagaimana? Mengapa? Bagaimana? Di mana? Bila? Murid-murid bantu cikgu. Cikgu bagi masa untuk murid-murid berfikir bersama-sama. Betul. Mungkin ada di kalangan murid-murid yang berkata, apabila kita membasuh bahan sehingga bersih, kita akan mengelakkan kuman, yang membersihkan kuman, membuang kuman atau bakteria yang terdapat di dalam, yang terdapat pada bahan mentah. Jadi kita perlu basuh kerana untuk membuang kuman atau bakteria yang terdapat pada bahan mentah. Betul? Sangat tepat. Baiklah, sekarang ni jika tadi murid telah menjawab dengan baik, sekarang kita cuba yang seterusnya. Masak makanan dengan sempurna. Mengapa kita perlu masak makanan dengan sempurna? Di mana kita perlu masak? Di dapur. Bila kita perlu masak dengan sempurna? Mungkin tak sesuai. Jadi di sinilah perlukan kemahiran murid-murid untuk mula bertanya. Siapa? Bila? Bagaimana? Oh, mengapa? Cikgu tanya. Mengapa perlu masak makanan dengan sempurna? Murid-murid boleh bagi jawapan? Baik, mungkin di antara murid-murid yang mudah berfikir, jawapan yang cikgu akan bagi ni. Kerana seandainya masak makanan tidak dimasak dengan sempurna, menjadi punca kepada keracunan makanan. Mungkin ada di antara murid-murid yang telah berfikir jawapan ni. Jadi, bagi mereka yang fikir jawapan ni, tepat. Namun begitu, seandainya murid-murid ada jawapan yang lain, tepat. Masih tepat. Mengikut keadaan, mungkin murid-murid nak gunakan siapa, bila, di mana. Tapi dalam kes ni, cikgu menggunakan mengapa. Baiklah murid-murid, yang terakhir sekali. Bagaimana kita nak selesaikan isi tersirat untuk isi tersurat ini? Hidangkan makanan dengan segera dan bertutup. Kenapa kita perlu hidangkan makanan dengan segera dan bertutup? Kalau bagaimana, mungkin kita menggunakan tudung saji. Kalau kita menjawab soalan, bagaimana kita nak hidangkan makanan dengan segera dan bertutup? Menggunakan tudung saji. Ataupun cikgu tanya, mengapa kita perlu makan makanan dengan segera dan bertutup? Hidangkan makanan dengan segera dan bertutup. Supaya tidak mudah rosak dan masa yang lama apabila kita menyimpan makanan terlampau lama, ia akan menyebabkan makanan itu tidak sesuai dimakan. Kita tidak mahu makanan itu mudah rosak dan tidak sesuai untuk dimakan. Jadi kita tak mahu bahan makanan tersebut mudah rosak dan tidak sesuai untuk dimakan. Sebab itulah kita menjawab persoalan. Okey, yang ini kita jawab mengapa. Ini mengapa. Ini bagaimana. Nampak tak cikgu menjawab soalan-soalan di sini. Ini mengapa. Ini mengapa. Ini bagaimana. Ini mengapa. Nampak banyak juga guna mengapa kan. Okey, menjadi puncak. Okey, mengapa juga. Tudung saji. Ini bagaimana. Yang ini mengapa. Okey. Boleh tak kita nak gunakan apa, siapa, bila, di mana? Boleh. Contohnya, basuh bahan sehingga bersih. Siapa yang perlu basuh bahan sehingga bersih? Contohnya, pengendali makanan. Pengendali makanan. Jadi, kita telah menjawab siapa di sini. Jadi, inilah maklumat-maklumat yang kita gelar sebagai maklumat tersirat. Maksudnya, tidak disebut di dalam bahan.
Tapi kita cari bahan tersebut menggunakan kaedah yang cikgu bagi tahu, iaitu ACBD-BAM. Kemudian barulah kita mula membuat ayat yang lengkap. Baik, cikgu bagi satu jawapan yang lengkap, nanti murid buat lagi 5 jawapan yang lain. Okey. Kita mulakan isi dengan pengendali makanan bertanggungjawab memilih bahan mentah. Ini ayat cikgu bagi yang berkualiti. Ini ayat yang pertama. Ini adalah ayat tersurat. Kemudian baru kita pergi pada ayat tersirat. Okey, selesai ayat yang pertama, kita masukkan. Sekarang kita pergi ayat kedua. Dia mesti bersilang. Lepas ayat tersurat, mesti ayat tersirat. Lepas ayat tersurat, ayat tersirat. Okey, sekarang cikgu pergi ayat tersirat pula. Isi kita ialah berada dalam keadaan bersih, tidak busuk dan berbau. Okey. Pemilihan bahan mentah mesti dilakukan dengan teliti agar bahan mentah seperti haiwan, bahan mentah daripada haiwan seperti, kita bagi contohlah sikit, ayam, ikan dan daging dalam keadaan bersih, tidak busuk dan berbau. Baiklah, di sini kita lihat ayat pertama ni ialah ayat isi tersurat dan ayat kedua ialah ayat isi tersirat. Baik, cikgu yakin murid dah faham cara untuk menulis karangan bahagian isi. Sekarang tiba giliran murid untuk selesaikan tugasan ini dengan membuat isi kedua, ketiga, keempat dan kelima dalam perenggan yang sama. Itu saja murid-murid. Cikgu harap murid-murid faham. Jika tak faham, murid boleh ulang balik video cikgu ini untuk kenal pasti betul-betul apakah kaedah untuk menggunakan ACBD-BAM untuk membantu kita membina isi tersirat daripada isi tersurat. Baik, itu saja dari cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.